Tuan-tuan tengok orang-orang soleh, walaupun dia duduk saja, duduk atas tangga, hati dia duduk berzikir. Dia naik kereta, hati dia berzikir. Dia makan, hati dia berzikir. Dia kan duduk saja. Maka dengan sebab itu Nabi ajak berdoa kepada Allah. Kerana antara jalan yang paling luas untuk kamu mengenal Tuhan kamu dan berada rapat dengan Tuhanmu, nescaya kamu mendapat rahmat Tuhanmu dan kamu akan dibuka banyak rahsia Tuhanmu melalui jalan zikir. Sebab tu waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, Nabi Yunus dibuang sebab muatan lebih. Kemudian ikan yang besar telan. Kemudian ikan itu masuk ke dasar laut. Ikut akalnya dalam masa kita kata kalau tak makan lah, no? Dalam masa beberapa hari akan mati Nabi Yunus. Bila ikan tu berenang masuk ke dalam laut, satu ibadat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Yunus ialah zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Zikir ini tuan-tuan, ibadat kita, bahkan bacaan Quran kita, zikir kita, solat kita, doa kita dibawa naik. Ada zikir dia naik sampai langit pertama, tu hilang. Lepas tu Nabi selalu ajak, ya Allah, terimalah amal ibadat kami. Jadi zikir para Nabi naik ke atas melalui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dikenali oleh seluruh penduduk langit. Sebab itu ramai orang jasadnya berjalan di atas muka bumi, tetapi namanya disebut oleh seluruh penduduk 7 petala langit. Semua kenal. Maka Nabi Yunus alaihissalam satu orang yang masyhur di langit seperti Rasulullah. Bila zikir Nabi Yunus naik, malaikat kenal. Apabila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tak berhenti. Bila zikir itu menembusi langit satu tingkat ke satu tingkat ke satu tingkat, malaikat menyebut. Malaikat kata kenal suara ni, suara yang sangat terkenal, tapi main daripada tempat yang cukup pelik. Kalau jin berzikir bawah laut biasa, ni orang berzikir bawah laut, malaikat kata pelik. Akhirnya dilihat dia dimakan, ditelan oleh ikan, dia sedang berzikir di bawah sana. Maka Allah merakamkan keadaan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Tuhan kata dalam Quran, kalau Nabi Yunus ini tidak membanyakkan zikirnya, nescaya kami tidak menyelamatkannya. Dia akan mati di dalam perut kan. Akan tetapi disebabkan Yunus alaihissalam adalah orang yang membanyakkan zikir seperti para rasul lain, dan dengan zikir itu kami menyelamatkan Yunus alaihissalam. Zikir tuan-tuan. Kemudian Allah sebut dalam Quran, Allah ulang banyak kali. Yang ni jarang orang penuh. Di dalam alam ini setiap makhluk berzikir kepada Allah kecuali dua. Yang pertamanya manusia, yang keduanya jin dan syaitan. Yang ni yang paling banyak tidak berzikir. Makhluk lain sejadah, kipas, pokok, angin, laut, bintang, bulan, wa in min syai'in, kesemuanya berzikir. Akan tetapi kalian tak faham cara zikir mereka. Maka yang kita nak beritahu ialah apabila mencapai tahap yang tinggi, beriman kepada Allah, membawa hati yang bersih, ketika itu seorang manusia biasa yang disayangi Allah, apabila membawa an-nafsul mutmainnah menghadap Allah, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat yang biasa. Disebutkan dalam kitab Tauhid. Akan tetapi ketika mana manusia meninggalkan Allah, membawa hati dan jiwa yang kotor menghadap Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, ketika itu kata para ulama, mereka lebih hina daripada binatang. Sebagai muhasabah ringkas untuk kita bersama-sama menghadap Allah Azza wa Jalla, hati yang bersih, maka sama-samalah kita membiasakan zikir. Untuk membiasakan zikir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah antara lain dengan memohon kepada Allah supaya Allah sentiasa menggerakkan hati dan lidah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.